كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وللذين كفروا بربهم. Dan bagi orang-orang yang kufur, engkar dengan Tuhan mereka, yang tidak beriman dengan Allah, mereka memperolehi azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka itu dilemparkan atau dicampakkan dalam neraka, yakni maksudnya mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan kasar, mereka mendengar dalam neraka itu syahiqan, bunyi yang menakutkan, bunyi suara yang sautan qabihan, suara yang menakutkan, mengerikan. Wahya tafur, dan neraka itu menggelegak kerana terlalu panas. Takadu, hampir-hampirlah, tamayyazu, ianya pecah. Tamayyazu mana tataqatta'u, hampir-hampirlah ianya pecah, minal ghaiz, kerana terlalu marah. Jadi neraka-neraka ni kita kena ingat, dia satu makhluk yang hidup. Kita akan tengok lepas ni hadis menunjukkan neraka ni dia ada unuk yang Nabi sebut dalam hadis, ada leher, pada leher dia tu ada dua mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, dan dia ada lisan yang tikul, lidah yang boleh bercakap. Jadi neraka dia ada sifat marah. Hampir-hampirlah dia pecah kerana terlalu marah. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalamnya satu kumpulan. Faujun, faujun satu puak. Kalau jamak afwajun. Setiap kali dicampakkan satu golongan dalam neraka, lalu sa'alahum khazanatuha, bertanyalah penjaga-penjaga neraka. Khazanah merujuk kepada malaikat yang ditugaskan menjadi penjaga neraka, bertanya, alam ya'tikum nazir, tidakkah sudah datang kepada kamu nazir, rasul yang memberi peringatan. Nazir itu kata sifat bagi rasul yang memberi amaran kepada kamu. Lalu mereka menjawab, qalu bala. Jadi ayat ke-9 ni adalah sebagai jawapan bagi soalan dalam ayat yang akhir, ayat ke-8. Jadi kita tak boleh nak bukti sekat ayat ke-8 gitu, dia tergantung. Jadi kita ambil juga. Walaupun ayat 10-11 tu masih dalam jalan cerita, takut banyak sangat kita ambil, tak habis, kita sambung esok lah tu. Lalu mereka menjawab, qalu bala, bahkan benar. Dia soalan bila bermula dengan alam, bermula dengan istifham. Istifham yang ada lam, ada tidak di situ. Tidakkah sudah datang? Maka dia mesti jawab dengan bala. Sama juga kalau soalan itu bermula dengan alaisa, bukankah? Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin, maka jawapannya bala. Alam ya'tikum nazir, maka jawapannya bala, bahkan benar, ya betul. Sesungguhnya telah datang kepada kami nazirun, ja'ana, datang kepada kami rasul yang memberi peringatan, tetapi kami telah mendustakannya. Fakadzabna, kami mendustakan rasul. Mana mereka mengaku mereka telah menolak dakwah rasul kerana tidak mahu beriman. Dan waqulna, dan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai', Allah Taala tidak menurunkan sesuatu apapun. Ini Allah Taala tidak menurunkan apa-apa kitab. In antum illa fi dalalin kabir, dan tidaklah kamu kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Itu orang-orang kafir tuduh rasul itu pula yang sesat. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemarin kita dah baca ayat berhubung dengan cerita tentang langit dan hebatnya kekuasaan Allah yang menciptakan langit yang begitu besar, langit yang tak ada tiang. Jadi persoalannya sekarang bila masuk ayat tentang azab neraka untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir di akhirat nanti, persoalannya di manakah letaknya neraka? Pertamanya kita perlu faham, syurga, neraka sekarang ini sudah ada. Okay?
syurga, neraka sudah ada. Setiap kali tibanya bulan Ramadan, kita akan buat ulang kaji hadis-hadis tentang kelebihan Ramadan. Antara hadis yang sahih menyebut, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, akan dibuka semua pintu-pintu syurga, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka, dan diikat atau dirantai syaitan. Jadi salah satu yang Nabi sebut, bila tiba bulan Ramadan, pintu neraka ditutup sebagai suatu isyarat bahawa neraka itu sudah ada. Neraka sudah ada. Persoalannya di mana? Di mana? Saya memetik dalam buku tulisan Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Kalau sesiapa yang berminat untuk membelinya, boleh cari sendiri dalam Shopee. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Imam Syafi'i dari Indonesia. Tentang syurga neraka. Dia ada sebanyak 6 jilid. Buku ni ada 6 jilid. Saya ada teks yang asal yang Arab, yang Melayu pun kita sedia juga untuk mudah simpanan bagi kita nak buat perbincangan dengan ahli keluarga sebagainya. Dalam tajuk yang berhubung dengan sifat-sifat neraka. Persoalan pertama yang ditimbulkan oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, di manakah dia punya tempatnya? Ulama berbeza pendapat tentang lokasi neraka saat ini. Ada yang mengatakan neraka itu berada di bumi yang paling bawah. Yang lain berpendapat neraka itu berada di langit. Pendapat lain. Sementara setengah ulama lain memilih sifat tawakuf. Tawakuf ni maknanya tidak mengatakan di langit atau di bumi, mengambil pendirian, tak tahulah. Jawapannya tak tahu. Tawakuf makna tidak memberi apa-apa komentar. Inilah pendapat yang benar, pendapat terakhir tadi. Kerana tidak ada dalil yang sahih menjelaskan lokasi di mana tempatnya neraka itu. Cuma kadang-kadang berlaku khususnya zaman Nabi lah. Sekarang pun berlaku jugalah. Kita kata ketika cuaca terlalu panas. Sehari dua lepas kita mendapat berita di benua Amerika di Kanada, cuaca terlalu panas. Sampai beratus-ratus orang mati. Keluar dalam berita TV3. Dalam hadis yang sahih, bila sahabat mengadu kepada Nabi terlalu panas, mereka nak solat zuhur tak boleh, nak sujud dalam masjid sebab panas. Maka Nabi memberi keizinan, fa'abridu bis salah, persejukkan solat. Sejuk tu bukan mana jiuh dengan air. Sejuk di mana tunggu sekejap, apabila cuaca semakin teduh, redup, bolehlah solat. Bukan sengaja nak lewatkan solat zuhur, tapi sebab terlalu panas. Maka Nabi sebut, fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Kerana sesungguhnya bersangatan panas, panas yang kalau bahasa Kelantan dia kata nguak. Dia punya bahang. Bahang panas itu terlalu panas, ia adalah merupakan min faihi, daripada sebahagian faih, itu daripada orang Kelantan kata nguak, bahan neraka jahanam. Bila bersangatan panas, maka dia termasuk kepanasan yang datang daripada neraka jahanam. Kita secara logik kita kata bila panas matahari lah. Tapi Nabi sebut panas itu mai daripada neraka jahanam. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di antara ulama yang mengambil sikap tawakuf tentang isu di mana letaknya neraka. Kemudian seorang tokoh ulama di India, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, menjelaskan tidak ada dalil yang menunjukkan di manakah letaknya syurga, neraka. Dia kata hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Jadi itu lebih baik kita tidak perlu bincang hal itu. Tapi ada perbezaan pendapat dan kalangan ulama yang lebih baik untuk kita ikuti adalah tawakuf. Tawakuf kita mengatakan kita tidak tahu kecuali ada dalil yang sahih yang menyatakan begitu. Kemudian kita melihat keluasan dan kedalaman neraka. Hari ini cerita tentang benda yang kita sangat takuti, itu Jahannam. Ada pendapat mengatakan Jahannam ni asalnya bukan daripada kalimah Arab. Dia bukan kalimah Arab asalnya, tapi dah diguna secara meluas. Orang Arab pun faham. Kita orang Melayu pun guna juga Jahannam. Jahannam yang kita guna dengan maksud rosak. Kita marah budak-budak, mungkin main-main jauh, jangan nak main dekat kereta aku, punah Jahannam habis kereta aku. Punah Jahannam. Kita guna kalimah Jahannam dengan maksud rosak. Bila kita nak marah pun sama juga. Kita nak marah, dia ni Jahannam sungguh.
Jahannam. Mana kita menggunakan kalimah tu dengan maksud yang negatif, yang buruk. Baik. Di akhirat nanti yang masuk neraka sangat ramai. Yang masuk neraka sangat ramai di kalangan manusia-manusia dan jin-jin yang kafir. Itu jelas dalam Quran. Kita boleh baca dalam banyak ayat, antaranya dalam surah As-Sajadah. Surah Sajadah ni biasa kita baca pagi Jumaat, solat subuh. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kendaki, kami boleh berikan kepada setiap jiwa manusia itu petunjuk hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam. Tetapi sudah menjadi ketentuan di sisiku, kata Allah, yang aku akan isi neraka jahannam. Aku akan isi penuh neraka jahannam dengan siapa? Minal jinnati wan nasi ajma'in. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan isi neraka jahannam dengan jin dan manusia semuanya. Maksud semua tu di kalangan jin dan manusia yang kafir lah. Baik. Jadi yang masuk neraka nanti bilangan mereka sangat ramai. Kemudian bentuk badan mereka, saiz badan mereka pula sangat besar. Sangat besar. Sehingga mereka punya gigi geraham mereka sahaja dah sebesar Bukit Uhud. Gigi geraham, gigi kita ni dia ada gusi. Tempat gusi tu pun dah besar. Besar macam bukit. Kalau nak ukur dengan skala dunia lah. Tapi maknanya di akhirat nanti semuanya sangat besar. Dan tak boleh kita nak bayangkan macam mana besar. Nanti kita akan tengok hadis tentang besarnya neraka Jahannam. Sangat besar. Sekalipun begitu, neraka mampu menampung semua orang-orang kafir yang bersalah dan orang-orang yang berdosa. Kalau yang masuk neraka tu orang Islam yang berdosa, Allah Ta'ala yang maha adil, dia akan timbang dulu amalan itu. Kita dah tahu. Orang yang lebih banyak amalan baik, maka dosa-dosa yang ada hak saki-baki hak sikit tu akan diampunkan dengan rahmat Allah dan dengan masyiah, dengan kehendaknya. Adapun orang yang mati dalam kekafiran, mereka tak ada peluang untuk selamat, mereka akan masuk neraka lah. Kerana telah datang kepada mereka Rasul. Kita kena faham, Allah Ta'ala tidak mengazab manusia kecuali setelah diutuskan Rasul. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami mengazab manusia, iaitu dengan dimasukkan dalam neraka sehingga diutuskan Rasul. Kalau kita tertanya-tanya macam mana manusia-manusia yang tidak tahu tentang dakwah Islam, ia tidak sampai kepadanya. Mungkin ada tempat-tempat tertentu di dunia yang sangat terpencil, jauh sangat daripada dunia luar. Itu terserah kepada Allah. Tapi dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu, manusia tidak akan diazab sehinggalah diutuskan Rasul sampai kepadanya dakwah ini, ataupun telah iqamatul hujjah alaihi, ditegakkan hujjah. Maksud ditegakkan hujjah ialah telah disampaikan kebenaran tetapi mereka masih memilih untuk engkar. Ayat wa ma kunna mu'adzibi tadi dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra bawah tu, Ustaz Rosdan, bawah tu, kalau buka bawah tu ayat 15. Kalau nak rujuk ayat 15. Maknanya bila kita berbicara tentang neraka, kita kena faham Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang berhak diseksa dalam neraka itu dengan sifatnya yang adil. Tak ada sebab untuk Allah Ta'ala menyiksa manusia jika tak ada salah. Bahkan kalau orang itu berdosa sekalipun, jika Allah Ta'ala menghendaki untuk dirahmati dan diampunkan dosa, ya, masih ada peluang untuk selamat. Kita lihat satu lagi ayat okey, kejap ya, ada gangguan kucing pula. Baik, kita sambung balik.
Allah Ta'ala sekali-kali tidak mengazab manusia sehingga diutuskan Rasul ataupun telah sampai kepadanya dakwah Rasul. Kemudian kita lihat kalau ayat di akhir juzuk ke-5 sebelum masuk juzuk ke-6 dalam surah An-Nisa. Ini pun perlu untuk kita faham sebelum kita melihat lebih jauh tentang sifat-sifat neraka Jahannam. Kita kena faham adanya manusia ke neraka bukan sebab Allah Ta'ala nak berbuat zalim, tak. Allah Ta'ala itu maha adil. Dia yang menciptakan hambanya dan dia bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surah An-Nisa akhir juzuk ke-5 ayat 147 bawah sekali, muka surat 101 tu. Sebelah tu, bawah sekali. Ayat 147 tu, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apa perlunya untuk Allah Ta'ala menyiksa, mengazab kamu? Cuba klik pada terjemahan ayat tu. Mungkin para jemaah boleh tengok sama. Apa gunanya Allah Ta'ala menyiksa kamu? Maksudnya menyiksa dalam neraka nanti. Sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman. Jika manusia itu bersyukur, beriman, tak ada sebab untuk Allah Ta'ala seksa manusia. Wa kana Allahu syakiran alima. Maknanya yang diseksa, yang diazab kerana mereka tidak beriman setelah sampainya dakwah Rasul dan mereka tidak bersyukur. Bila tak bersyukur, mana memilih jalan kufur, jalan engkar. Baik, kita kembali berbicara tentang sifat neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni besar. Besar sahihnya manusia masuk pula ramai. Badan manusia pula besar. Dia punya gigi geraham, gusi dia sebesar bukit Uhud. Tetapi dapat menampung semua manusia begitu ramai. Dalam surah Qaf, Allah Ta'ala bertanya kepada neraka Jahannam. Tadi saya dah sebut, neraka ni boleh bercakap. Dia ada mata, ada telinga, ada lidah. Yauma naqulu li jahannam. Surah Qaf ayat 30, surah yang ke-50. Surah yang ke-50 dalam juzuk ke-27. Tajuk hari ini tentang neraka Jahannam. Ayat tu pada muka surat 519. Satu lagi muka surat yang kedua, ya, bawah tu. Pada ayat yang ke-30, kita lihat ayat 30. Yauma naqulu li jahannam. Ingatlah pada hari kami berkata kepada neraka Jahannam. Allah Ta'ala bertanya kepada neraka Jahannam, halim talakti, adakah engkau sudah penuh? Halim talakti, adakah engkau sudah penuh? Watakul, lalu neraka itu menjawab, hal mim mazid, adakah masih ada tambahan? Ayat ini menunjukkan bahawasanya neraka Jahannam itu boleh mendengar dan boleh bercakap. Bila Allah Ta'ala bagi soalan, halim talakti, hai nerakamu ni dah penuh ke? Atau masih ada ruang untuk dimasukkan orang-orang yang berhak untuk diseksa dalammu? Neraka Jahannam menjawab, hal mim mazid, adakah masih boleh ditambah? Sesungguhnya neraka itu tidak ubah seperti mesin penggiling yang diisi dengan ribuan banyak biji-bijian dan semua biji-biji itu digiling sepenuhnya tanpa henti dan jenuh. Ini yang disebut oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kemudian ada dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala berfirman ni dalam hadis kursi berhubung dengan neraka. Dalam Sahih Bukhari pun ada, saya rujuk dalam Sunan At-Tirmizi pun ada. Bila neraka dan syurga saling berbalah, dia boleh bercakap. Itu saya dah beritahu sebelum ni, neraka syurga ni di akhirat nanti dia boleh bercakap. Dalam tajuk, mana tajuk antar ihtijaj ataupun neraka syurga ni dia boleh saling bertikam lidah satu sama lain. Ihtajjatil al-jannah wan nar, saling berhujahlah antara syurga dan neraka. Lalu kata syurga, di dalamku terdapat manusia-manusia yang disebut ad-du'afa, orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang miskin, orang lemah dan miskin, du'afa'un nas wa masakinuhum. Manakala kata neraka pula, fiya al-jabbarun wal mutakabbirun, dalamku pula orang-orang yang jabbar ni orang-orang yang samsing, atau ada petikan hadis di situ,
saling berhujah surga dan neraka. Neraka berkata fiya al-jabbarun wal mutakabbirun. Jabbarun mana orang-orang yang, kalau bahasa Kelantan dia kata samsing lah. Orang yang nak tunjuk dia hebat, dia besar. Mutakabbir orang yang sombong. Lalu Allah Ta'ala memberi keputusan. Allah Ta'ala kata, wahai syurga neraka, setiap satu di antara kamu ada isinya. Itu sambungannya. Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya'u. Wahai syurga, engkau adalah rahmatku yang aku rahmati dengan sebab engkau sesiapa yang aku kendaki. Kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu neraka pula. Kamu tak payah bertengkar dengan syurga lah. Wa innakin nar azabi u'adzibu biki man asya'u. Walikilaikuma alayya mil'uha. Dan kamu pula wahai neraka adalah azabku yang aku boleh mengazab sesiapa yang aku kendaki dengan cara kamulah. Dengan cara dimasukkan orang itu dalam azab neraka. Dan bagi setiap satu dari keduanya, syurga neraka itu dah ada isinya. Allah Ta'ala kata, aku dah tentukan siapa yang akan menjadi isi, maknanya akan menjadi penghuni setiap satunya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa syurga neraka ni boleh bercakap. Serupa dengan ayat 30 dari surah Qaf tadi. Neraka Jahannam boleh bercakap, beritahu Allah Ta'ala, wahai Tuhan, hal mi masih, kenapa nak tambah lagi ke? Subhanallah. Ini sesuatu yang sangat menarik. Sebablah para jemaah, bila kita sedar perkara ini, kita sentiasa ingat kepada pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan setiap kali kita solat, sebelum kita beri salam, selepas habis tasyahud akhir, tahiyat akhir, sebelum kita beri salam, kita bacalah doa minta berlindung daripada azab neraka Jahannam, minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur, yang ketiga daripada fitnah al-mahya wal mamat, dan yang keempat daripada fitnah al-masihud dajjal. Kalau kita cari jumpalah hadis tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr. Kemudian aku berlindung min fitnatil mahya wal mamat, dan akhir sekali min fitnatil masihid dajjal. Ada 4 perkara hak Nabi suruh kita baca setelah kita selesai tasyahud apun baca tahiyat akhir. Jadi salah satunya adalah itu ada paparan yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Rashdan dalam website al-alukah.net. Ada 4 doa. Nabi kata, idza tasyahada ahadukum, bila seseorang tu membaca tasyahud, orang Melayu sebut baca tahiyat, bila tahiyat akhir, maka fal yasta'iz billah, hendaklah seseorang berlindung dengan Allah daripada 4 perkara. Pertama, dia membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nombor 1. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka Jahannam. Yang kedua, min azabil qabri, daripada azab kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan di dunia, kematian tu maksudnya selepas kita berada di alam kubur lah, fitnah kubur sebagainya. Dan yang keempat, berlindung daripada min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada kejahatan fitnah al-masihud dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Jadi salah satunya azab neraka Jahannam. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Baik, kemudian ada pun dalil yang menunjukkan besar dan luasnya neraka Jahannam. Ada satu hadis yang menyebut, jika seketul batu yang besar dilemparkan min syafiri Jahannam. Syafir mana dia punya neraka Jahannam ni di dalam dia dilemparkan ke dalam neraka itu daripada dia punya tepak nak masuk ke neraka itu, sebab dia seperti satu laluan yang besar, luas seperti lubang, tapi lubang yang luas, maka untuk batu tu sampai ke dasar neraka Jahannam mengambil masa 70 tahun. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sami'a wajbah. Kalau nak cari Ustaz Rashdan boleh taik perkataan wajbah, id sami'a wajbatan. Tiba-tiba kami terdengar bunyi dentuman yang kuat. Tengah-tengah kami duduk sama-sama dengan Nabi sembang-sembang. Tiba-tiba kami terdengar wajbah, bunyi satu dentuman yang kuat. Nabi pun tanya, atadruna ma hadha? Tadruna ma hadha? Mu tahu kau bunyi gapo tu? Lalu para sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi kata, bunyi yang kamu dengar tu adalah hajarun
rumiya bihi finnari. Hajar, seketul batu yang dicampakkan dalam neraka. Semenjak bila tu campak tu? Munzu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun yang lepas. Dah 70 tahun dicampakkan. Fahuwa yahwi finnar, lalu dia pun meluncur jatuh dalam neraka. Bayangkan. 70 tahun, lama. Al-an, sampailah sekarang bau. Intaha ila qa'riha, dia sampai ke dalam dasarnya. Ada hadis itu, hajarun rumya fihi minnar. Itu adalah seketul batu, Nabi kata, yang telah dilemparkan ke dalam neraka. Lama dah, bukan baru, semenjak 70 tahun lepas. Allahu Akbar. Kita yang dihidup atas dunia dah, umur kita dah 50, 60, kita rasa lama dah kita hidup atas dunia ni. Batu itulah dicampakkan semenjak 70 tahun yang lepas. Lalu ianya yahwi, terus jatuh meluncur ke dalam neraka. Al-an, sampai sekarang, hina intaha ila qa'riha, hinggalah dia sampai kepada dasar neraka. Jadi daripada atas mulut neraka nak sampai ke dasarnya mengambil masa 70 tahun. Bayangkan betapa besar dan dalamnya neraka Jahannam tu, kita tak boleh nak bayangkan macam mana tu, tak tahulah. Tapi sudah cukup hadis ni memberikan gambaran yang menakutkan. Mana mungkin orang kafir tu boleh meloloskan diri untuk lari daripada neraka Jahannam, kerana neraka Jahannam tu ada malaikat-malaikat, bukan setakat luas dalam, tapi ada malaikat yang sentiasa mengawasinya. Bukan kata ada CCTV, ada malaikat. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka Jahannam tu dia ada mirsada, tempat-tempat pengintipan. Tempat-tempat di mana malaikat sentiasa memantau, mengawasi mana-mana ahli neraka yang cuba untuk keluar. Ialah dan mereka diseksa neraka, mereka akan cubalah lari. Kullama aradu an yakhruju minha, kan biasa kita baca dalam surah Sajadah. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka mahu untuk keluar, nak lari daripada neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan. Dalam tafsir disebut malaikat ni dia ada maqami, ada besi-besi penarik. Maka malaikat akan tarik orang kafir dan neraka tu untuk berada di tengah. Jadi tak boleh keluar. Kemudian besarnya neraka, ini masih tentang sifat besar neraka. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim juga, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin. Yu'ta bi jahannam yawma idzin. Didatangkan neraka Jahannam pada hari itu, yakni pada hari kiamat itulah. Yang mana bersama dengannya ada 70,000 zimam. Ada 70,000 tali penarik. Besarnya neraka ni. Neraka tu besar. Dia boleh, dia boleh melihat, dia boleh bercakap, dia boleh mendengar. Ada 70,000 zimam. Zimam ni tali penarik. Kalau kita kata kapal lah, kita bayangkan neraka ni macam sebuah kapal yang besar. Ataupun bahtera yang besar dibina di tepi laut. Kemudian bila siap dibina, kapal yang besar ni akan diseret untuk diheret ataupun ditarik untuk dimasuk ke dalam air lah, supaya dia boleh berlayar. Ini cerita, kita kata gambar itu kapal zaman dulu lah, kapal yang tak ada enjin. Ini cuma tamsilan untuk mudah kita faham. Bila Nabi sebut neraka Jahannam akan didatangkan pada hari kiamat bersama dengan Al-Fazimah. Itu ada teks hadis dalam Sahih Muslim yang dipaparkan oleh sahabat saya Ustaz Ahmad Rashdan. Jadi Nabi kata neraka Jahannam punyalah besar, ada 70,000 tali kendalian, tali pengikat untuk tarik. Dan bersama dengan setiap satu tali itu ada 70,000 malakin yajurrunaha. Atas tali itu pula ada 70,000 malaikat mengheritnya. Yajurrun pakai erit belakang. Subhanallah, boleh bayangkan malaikat ni besar. Kalau satu tali itu ada 70,000 malaikat, kita tak boleh nak bayangkan sepanjang mana tali itu. 70,000, kemudian kali pula, darat pula dengan 70,000 zimam tadi. Terbit berapa? Ada kalkulator boleh kira, digit yang banyak. 70,000 kali 70,000. 7 juta ke 7 bilion. 70 juta, Allah. Tak sempat nak kira. Tapi banyak. Hadis ini menunjukkan besarnya neraka Jahannam.
Kemudian dalil yang keberapa pula ni? Yang ketiga, besarnya neraka Jahannam sehinggakan matahari dan bulan bila nak dibandingkan dengan saiz neraka Jahannam seumpama 2 ekor lembu jantan yang dimasukkan dalam neraka. Hadis ini dikemukakan oleh Imam Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar daripada Abu Hurairah. Matan hadis berbunyi asy-syamsu wal qamar thawrani. Thawr dengan sa, bukan dengan sin, dengan sa. Thawr. Thawr ni maknanya seekor lembu jantan. Thawrani, 2 ekor. Matahari dan bulan seumpama 2 ekor lembu jantan. Mukawwarani, yang dilemparkan kedua-duanya dalam neraka. Maknanya kecil. Thawrani. Sa waw ra alif nun. Asy-syamsu wal qamar thawrani mukawwarani. Neraka matahari dan bulan seolah-olah seperti 2 ekor lembu jantan yang dilemparkan dalam neraka. Thawrani, akiran, ini lafaz yang lain dalam Al-Jami' As-Saghir oleh Al-Imam As-Suyuti. Ini hak saya bawa ni lafaz daripada Imam Tahawi dalam Mushkil Al-Athar. Maksudnya samalah. Matahari dan bulan bila dibandingkan dengan neraka seolah-olah seperti thawrani akirani, 2 ekor lembu jantan yang diheret dilempar masuk neraka. Maknanya dari segi perbandingan saiz sebesar-besar matahari, sebesar-besar matahari nampak kecil. Jadi kecil seperti lembu kambing, lembu dan lembu jantan, maaf. Kemudian kita lihat sifat neraka yang berikutnya. Neraka ni dia ada banyak pintu. Bila kita sebut neraka Jahannam tu dia punya induk dia, ya, induk. Kita rujuk dalam ayat 43 surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ni surah yang ke-14. Jadi kalau kita dengar sambil kita buat tugasan, kita buka Quran, kita belik, tengok muka surat berapa ayat, insya-Allah kita tak mengantuk lah. Biasanya kadang setengah tu, pagi-pagi ni kita mudah mengantuk. Muka surat 264. 264. Dalam juzuk yang ke-14. Kita tak keluar tajuk. Tajuk kita fokus tentang neraka Jahannam. Muka surat 264, juzuk 14, surah Al-Hijr, ayat 43. Ayat 43, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka Jahannam itulah tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Mereka itu merujuk kepada orang-orang yang mengikut iblis dan syaitan. Dalam ayat sebelumnya, ayat sebelum itu panjang cerita bagaimana iblis berjanji dengan Allah. Kita lihat dalam ayat 39 itu, apa kata iblis? Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, iblis kata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajmain. Itu janji iblis. Aku akan memperelokkan segala jenis dosa maksiat yang dibuat oleh keturunan Adam ataupun manusia lah. Benda salah manusia nampak baik. Siapa punya kerja ni? Kerja syaitan, kerja iblis. Wala uwiyannahum, aku akan sesatkan mereka semuanya. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara zuriat keturunan Nabi Adam yang dibersihkan daripada syirik. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya hamba-hambaku, ayat 42, hamba-hambaku yang sebenar mereka tu kamu tak ada kuasa wahai iblis untuk menyesatkan mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagi kamu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Iblis, syaitan tak mampu nak menyesatkan hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas keimanannya. Illa manittaba'aka minal ghawin. Kecuali orang-orang yang menurutmu, yang ikut syaitan tadi, di kalangan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat ni lah Allah Ta'ala beritahu dalam ayat 43 ayat selepasnya, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan untuk mereka yang sesat tadi. Tengok ayat 44 pula. Laha sab'atu abwab. Bagi neraka Jahannam tu ada 7 pintu. 7 pintu. Bagi neraka Jahannam ada 7 pintu. Dan tiap-tiap pintu tu ada bahagian tertentu yang telah ditentukan siapa penghuninya. Orang ni masuk hang ni masuk hang ni.
Dalam huraian ayat ni dan perbincangan para ulama, dia kata dinukilkan daripada sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pintu neraka ada 7 sebagaimana ayat ni lah, ayat 44 surah Al-Hijr ni. Sebahagian di atas sebahagian yang lain. Setelah pintu yang pertama penuh, maka akan diteruskan, dilanjutkan dengan pintu yang kedua, kemudian ketiga dan seterusnya, mana satu persatu. Itulah yang biasa kita baca dalam Quran. Kita kata ada neraka namanya Sakar, ada neraka nama Laza, ada nama Hawiyah, ada neraka nama Hutamah, ada neraka nama apa lagi, Sa'ir. Sebenarnya neraka-neraka ni bukanlah berasingan daripada neraka Jahannam. Dia induknya, hak utama, hak besarnya, neraka Jahannam. Maka pada neraka Jahannam tu dia ada pula bahagi-bahagi dia, segmen-segmen dia atas nama pintu-pintu tertentu. Bila sebut pintu, jangan kita nampak kecil. Oh, kita kata kalau neraka tu sebuah rumah yang besar, kita masuk dalam rumah tu ada pintu ni. Itu imajinasi minda kita. Kalau kita nak ukur dengan dunia, kita nampak kecil tak? Ini besar. Ukurannya sangat besar. Dalam tafsiran ayat ni, ayat 44 surah Al-Hijr tentang neraka mempunyai 7 pintu, kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala telah menetapkan masing-masing pintu neraka tu dimasuki oleh sekelompok pengikut iblis yang pasti masuk dan mereka tak boleh mengelak. Dan setiap kali ahli neraka masuk daripada pintu yang sesuai dengan kadar perbuatan dosa, maka mereka akan duduk di tingkat neraka yang sesuai dengan perbuatannya. Maknanya, penghuni neraka mendapat azab yang tidak sama. Kena faham, ia tidak sama. Antara satu sama lain tidak sama. Tapi sangat-sangat menakutkan dan pelbagai. Azab ni pelbagai. Bukan setakat makanan yang pahit, yang panas, air yang menggelegak. Macam-macam. Dipukul oleh malaikat. Ada yang pecah kepala, dihempas dengan batu, kemudian kembali bercantum, dibakar kulit, hangus kulit kembali, bercantum kembali dengan pelbagai bentuk azab yang sangat-sangat menakutkan. Baik. Kita nak pergi kepada ayat berikutnya, dah 7 suku ni. Itu kita baru masuk sebahagian sifat-sifat neraka Jahannam. Itu kita sambung lain kali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dicampakkan dalam neraka, lalu mereka mendengar bagi neraka itu ada syahiqan wa hiya tafur, bunyi yang huduh buruk. Dalam At-Tafsirul Munir, Dr. Wahbah Zuhaili sebut maksud syahiqan. Syahiqan ialah sautan munkaran syadidan ka sautil himar. Suara yang sangat buruk, amat sangat buruk, menggerunkan. Suara macam mana tu kita tak tahulah. Kalau sesiapa yang pernah pergi tempat dia ada buat farm fair, dia kata masuk satu tempat disebut dengan rumah hantu, bunyi suara mengilai suara. Itu hak manusia buat ni, yang Allah Ta'ala ciptakan kedahsyatan neraka untuk menimbulkan rasa gerung. Syahik ni adalah tanafus yasbik al-zafir, iaitu suara hembusan nafas. Ada ulama kata syahik adalah suara hembusan neraka. Kemudian untuk kita faham ayat ni, kita kena bandingkan dua lagi tempat lain perkataan syahik. Dalam tafsir Wahbah Zuhaili kata sautan munkaran syadidan ka sautil himar, suara yang sangat buruk seperti suara keldai. Keldai itu hak kita tengok atas dunia lah. Dalam surah Hud, muka surat yang keberapa tu? Muka surat 233. Ayat 106. Muka surat 233, bawah tu. Ayat 106. Okey, kita tengok ayat tu. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, golongan yang celaka disebabkan dosa mereka yang engkar, lahum fiha, dalam neraka bagi mereka ada zafirun wa syahiq. Ada dua situ, zafir dan syahiq. Mereka menjerit-jerit dalam neraka, memekik dan mendayu-dayu buruk suara seperti keldai. Baik. Syahiq hak kita baca dalam surah Al-Mulk tadi, itu bunyi buruk daripada neraka. Hak ayat 106 surah Hud ini bunyi
suara rintihan, suara apa dia? Menangis, suara sedih, suara kecewa oleh ahli neraka. Jadi ahli neraka ni duduk dalam neraka dan akan sedih, menjerit, melaung, merayu sebagainya. Zafirun wa syahik. Zafir wa syahik. Suara mereka minta tolong. Zafir itu menjerit, memekik, melaung, dan dengan suara yang syahik, yang buruk. Jadi perbezaan syahik dalam ayat 106 surah Hud merujuk kepada suara rintihan ahli neraka. Kemudian syahik dalam ayat surah Al-Mulk yang kita baca hari ini merujuk kepada suara neraka itu sendiri. Tapi suara itu adalah suara yang syahik, saut mungkar, suara yang buruk. Dan satu lagi kita nak kaitkan dengan ayat ni, iaitu dalam surah Al-Furqan. Jadi ada 3 ayat yang kita boleh buat perbandingan tentang sifat syahikan dalam neraka. Surah Al-Furqan, ni tadabbur ni ginilah, kita kena rajin tengok ayat ni untuk perbandingan. Mungkin kalau tafsir kita hanya fokus pada satu ayat. Tapi dalam tadabbur kita akan buat perbandingan untuk kita faham jalan cerita dalam ayat bila kita melihat pula dalam ayat-ayat lain yang ada persamaan. Surah Al-Furqan muka surat 361. Muka surat terus pada page 361. Ayat yang ke-12 atas sekali, muka surat tu atas sekali, ya, atas kata idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha, ya. Ayat 7 surah Al-Mulk ada sami'u laha, tapi dalam surah Al-Mulk sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dalam surah Al-Furqan ayat 12 sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ini kita nampak perbandingan. Dalam surah Hud ada zafir, dalam surah Al-Furqan ada zafir. Dalam surah Hud ada syahiq, dalam surah Al-Mulk ada syahiq. Tetapi dalam surah Al-Furqan tak disebut syahiq. Cuma diganti dengan taghayyuzan. Taghayyuzan ada dalam surah Al-Mulk. Itu ayat berikutnya, ayat ke-8. Kita akan baca lepas ni. Baik. Idza ra'atuhum. Kita tengok terjemah ayat ni dah. Apabila neraka itu melihat mereka, bukan mereka melihat neraka, apabila neraka melihat ahli syurga yang akan, maaf, tersasul. Bila neraka melihat ahli neraka yang akan masuk dalam neraka, yang melihat adalah neraka, bila neraka melihat mereka itu orang yang akan masuk neraka, mim makanin ba'id, dari tempat-tempat yang jauh. Jauh lagi, tak masuk neraka lagi. Tapi ahli neraka dah dengar dah, dalam neraka ni taghayyuzan, suara marah yang amat sangat. Menggelegak dan zafir, mengeluh-ngeluh. Jadi dalam neraka ni ada 2 suara, zafir, syahik. Dan ahli neraka juga ada 2 suara, syahik, zafir. Ada ulama tafsir dia kata zafir, syahik, kalau ahli neraka tu suara hembusan nafas yang menunjukkan mereka ni sangat sedih, takut. Sama juga neraka bila dia bernafas, bunyi suara yang takut. Bunyi yang sangat kuat. Jadi taghayyuzan, marah. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-8 surah Al-Mulk. Hampir-hampirlah neraka itu tamayyazu, pecah kerana marah. Tamayyazu ay tataqatta'u wa tatafarraqu. Bagi para jemaah di kalangan sahabat-sahabat saya yang belajar bahasa Arab, ada sahabat-sahabat kita ustazah yang ada penguasaan bahasa Arab, boleh tengok dalam mufradat lughawiyah yang terpapar di sini, tatamayyazu mana tataqatta', dia boleh putus, pecah, terburai, tafarraq, pecah kerana disebabkan marah. Tapi neraka tu tak pecah, takadu, hampir-hampirlah seolah-olah dia nak pecah. Macam kita dengar orang bertengkar dalam rumah, balah, kita dengar serupa nak pecah rumah tu, serupa nak pecah, tapi tak pecah pun rumah tu. Mungkin yang kita dengar pecahnya pinggan mangkuk tu lah, terbel tu, tapi rumah tu macam nak pecah kerana disebabkan minal ghaiz. Al-ghaiz mana syiddatul ghadab. Ada di situ huraian mufradahnya, al-ghaiz, sangat marah tu, syiddatul ghadab, bersangatan marah. Wa huwa tamthil li syiddati ishti'aliha bihim. Itu ada suatu tamsilan tentang bersangatan ishti'al, nyalaannya. Kuatnya nyala api neraka tu sampai ada bunyi. Ya, kalau mungkin para jemaah pernah tengok orang bakar sapuh besar, bakar hutan, hutan yang terbakar. Lebih-lebih kalau bakar ni hutan pokok buluh.
Janganlah, saya takut. Pertama dulu belaka rumah saya masa peringkat saya duduk di sini, belaka tak ada umbi pokok buluh. Masa tu musim kemarau, bila ada pokok buluh dah kering, kita pun bakar pom. Memang sangat menakutkan. Nasib baik tidak lama dia api tu marak dengan cepat, bunyi yang menakut pom, tapi cepat padam. Tadi kena panggil bomba dah. Jadi bunyi tu menyebabkan kita rasa takut, hampir-hampir pecah. Baik. Seterusnya, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampak dalam neraka tu satu kumpulan, maknanya ahli neraka ni dia tak akan masuk sekaligus semua sekali, tak. Dia masuk sepuak-sepuak dulu. Satu puak. Faujun. Faujun ni maknanya jama'atun ay minal kufar. Satu jamaah, satu kumpulan dari kalangan orang-orang kafir. Lalu sa'alahum khazanatuha, bertanyalah malaikat yang menjaga neraka. Al-khazanah ni al-a'wan, pembantu-pembantu, iaitu mereka adalah malaikat Malik, bukan Malaka, ya, Malik wa a'wanuhu. Di sini kita kena perbetulkan salah faham kita. Orang kita ni bila sebut malaikat yang jaga neraka, kita kata malaikat Zabaniyah. Zabaniyah adalah pembantu kepada malaikat Malik. Malaikat yang jadi ketua penjaga neraka adalah malaikat Malik. Dalilnya boleh lihat dalam ayat surah Az-Zukhruf. Wa nadaw ya Malik, di akhir surah Az-Zukhruf. Mereka memanggil wahai Malik, maksudnya wahai malaikat yang jaga neraka. Kalau nak rujuk pun boleh, surah Az-Zukhruf ni surah yang ke-43, akhir muka surat, iaitu muka surat 495. Buka lagi akhir 495, muka surat 495. 495, kita tengok atas tu. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun, ayat 74 ni. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, maksudnya orang-orang yang berdosa dengan kekufurannya, mereka kekal dalam neraka, iaitu mendapat azab siksa neraka jahannam. Tengok next ayat berikutnya, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidaklah diringankan azab itu daripada mereka dan mereka tinggal menderita dengan keadaan berputus asa sebab tak ada pertolongan diberikan. Ayat 76. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Allah Taala kata kami tidaklah menganiaya mereka. Mereka diseksa bukan kami nak buat zalim pada mereka, tetapi mereka sendirilah telah menzalimi diri mereka. Lalu orang dalam neraka tadi berkata, merayu kepada malaikat Malik tu, wa nadaw ya Malik. Kata mereka, wahai Malik. Malik ialah, ada terjemahan, mereka menyeru kepada Malik itu ketua malaikat yang jaga neraka. Ketua malaikat yang jaga neraka namanya Malik. Kata mereka, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami. Ginilah, tak usah seksa kami, biar kami mati teruslah sebenarnya. Kalau mati kami tak sakit dah. Kerana kami tidak tahan menderita dalam neraka. Apa jawab malaikat Malik? Dia jawab, qala innakum makisun, kamu tetap akan kekal berada dalam azab ni. Subhanallah. Maha suci Allah. Kita sangat-sangat takut, kita berlindung dengan Allah daripada kedahsyatan azab ni. Orang yang sebab sehari pun, sekejap pun tak ada siapa yang sanggup untuk ke sana. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita selamat di alam kubur nanti, selamat di akhirat nanti, dan kita selamat ke syurga tanpa mendapat hisab yang payah dan tanpa ke neraka terlebih dahulu. Mungkin setengah tu dia buat mudah-mudah, tak apa, dia kata kita orang Islam ni masuk neraka pun sementara, akhirnya masuk syurga pula. Jangan semudah itu kita membuat tanggapan. Kalau kita faham dahsyatnya azab neraka ni, tak usah kata kau sehari dua hari, sesaat pun kita tak sanggup untuk jasad kita, tubuh badan kita disentuh oleh azab api neraka dan pelbagai azab yang lain. Baik, kita kembali kepada ayat ke-8 tadi. Kita nak refer dengan cerita yang sama dalam surah Az-Zumar. Kalau kita buka surah Az-Zumar ni undur sikit daripada surah Az-Zukhruf tadi. Muka surah 466. Muka surah 466. Orang kita ni sangat famous surah Az-Zumar ni. Kalau ayat ni, kita lihat pada ayat 71 tu, wasiqal ladzina kafaru, ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang yang kafir
mereka akan dihalau. Siqa, kalau kita baca bahasa Arab, siqa itu perkataan saqa yasuku, pandu. Maknanya orang-orang kafir dibawa masuk ke neraka jahanam bukan pergi sendiri, ya. Ada malaikat yang mengiringi mereka. Malaikat itu yang jadi saik, jadi pemandu. Lalu wasiqa, lalu dipandulah orang-orang kafir untuk dibawa ke neraka jahanam dalam bentuk zumara. Surah ni dinamakan surah Az-Zumar. Zumara jamak daripada zumrah. Maksudnya satu kumpulan. Sama dengan ayat ke-8 surah Al-Mulk sebut faujun. Kullama ulqiya fiha faujun. Faujun sama dengan zumrah. Maksudnya setiap kali mereka dimasuk ke neraka jahanam dalam keadaan berpasukan-pasukan. Satu puak. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, lalu futihat abwabuha, dibukalah pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Tengok sekali lagi kita bertemu kalimah khazanatuha. Dalam surah Al-Mulk tadi sa'alahum khazanatuha. Dalam surah Az-Zumar wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah malaikat yang jaga neraka. Malaikat tanya, soalannya hampir sama dalam surah Al-Mulk tapi dia punya gaya bahasa lain. Dalam surah Az-Zumar soalannya dia kata alam ya'tikum rusulun, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu di mana rasul itu yatluna alaikum ayati rabbikum, membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu, wa yunzirunakum, yang telah mengingatkan kamu adanya liqa'a yaumikum hadza, pertemuan pada hari ini. Jadi di sini kita faham dalam surah Az-Zumar ayat 71 soalan malaikat itu lebih panjang berbanding dengan ayat ke-8. Ayat 8 surah Al-Mulk dia hanya tanya alam ya'tikum nazir, ni ringkah ya. Hak ringkah ni ditafsirkan dengan ayat 71 surah Az-Zumar. Maksud nazir ialah rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, yang memberi inzar, memberi peringatan kepada manusia ni. Kita akan bertemu dengan Allah di hari ini. Lalu orang kafir pun jawab qalu bala. Jawapan dia serupa dengan surah Al-Mulk juga. Qalu bala. Mereka kata ya, betul lah, sungguh. Telah datang kepada kami rasul, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Sudah pasti ketentuan azab itu mendapat dikenakan. Azab itu ke atas orang-orang yang kafir. Akhirnya dikatakan kepada mereka qila dkhulu abwaab jahannam. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu melalui pintu-pintu neraka jahanam untuk kamu kekal di dalamnya. Jadi jalan cerita dalam surah Al-Mulk dihuraikan lebih jelas dalam surah Az-Zumar. Jadi akhir sekali ayat yang ke-9. Kita nak habis dalam masa 1 minit lagi. Sebenarnya banyak lagi sifat-sifat neraka dalam buku tulisan Dr. Umar Sulaiman Ashkar. Cuma kita tak sempat nak baca semualah. Akhir sekali mereka jawab bala, bahkan telah datang kepada kami rasul yang memberi peringatan, fakadzabna, tetapi kami yang mendustakan. Maknanya mereka mengaku salah mereka. Dia kata kami yang dustakan. Itu kami tak mahu beriman, kami tak mahu percaya. Bahkan mereka mengaku yang mereka pernah mengatakan manazzalallahu min syai'. Allah Ta'ala tidak menurunkan apa-apa peringatan. Kalau bahasa sekarang kita kata, orang yang sudah tahu kebenaran agama tapi dia buat alasan, dia kata tak ada orang royak kita pun. Buat alasan tak ada orang royak. Itu bahasa Kelantan lah. Tak ada orang beritahu kita pun, tak ada orang khabarkan. Kita kata demo wa alasan tak ada orang royak, tak ada orang beritahu. Adakah anda tidak pernah mengetahuinya? Adakah anda tidak pernah mendengarnya? Adakah anda tidak pernah membacanya? Kita kata mustahil. Zaman sekarang ini mustahil. Sebab zaman di mana teknologi maklumat ni mudah sampai kepada manusia, mustahil perkara-perkara ini tidak diketahui. Itulah pentingnya untuk kita sentiasa belajar. Kita belajar, bila hari ini kita belajar tentang sifat-sifat neraka jahanam yang apa dia punya hasilnya, kesannya adalah kita bersungguh-sungguh minta untuk Allah Ta'ala jaga kita. Dan sebagai penutup ada satu doa yang Nabi ajar. Doa ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar.
Kalau Ustaz Rosnan boleh tarik kejap, mungkin para jemaah kita boleh tengok pada paparan. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu syurga, wa astajiru bika minan nar. Aku memohon kepada kamu syurga. Kita dalam doa kita minta kepada Allah, kita nak syurga. Dan satu lagi, wa astajiruka. Astajiruka. Istajara yastajiru. Astajiru bika. Itu ada dia. Kalim taib. Situ. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Doa ni kena baca sebanyak 3 kali. Setiap kali kita berdoa perlu diulang salasa marrat, 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Kita baca 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga dan aku minta jauh. Istajara, saya minta jauh, minta ya Allah, hindarkan aku daripada neraka. Aku minta tolong ya Allah denganmu supaya aku dijauhkan daripada neraka. Kita lihat untuk syarah yang kita yang kedua, bawah sikit, bawah sikit. Wa astajiru bika minan nar. Baik. Apabila kita berdoa begini, dalam lafaz yang disebut oleh Nasa'i dan juga Tirmizi, man sa'alallah al-jannah thalatha marrat qalatil jannah. Sesiapa yang meminta kepada Allah syurga sebanyak 3 kali, diulang dalam doa tu, syurga akan berkata, Allahumma adkhilhu al-jannah. Ya Allah, masukkan dia, si hamba-Mu itu dalam syurga. Wa man istajara minan nar thalatha marrat. Sesiapa yang minta berlindung, minta dijauhkan daripada azab neraka sebanyak 3 kali. Dia ulang doa itu 3 kali. Qalatin nar, neraka itu pula berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu, ya Allah, jauhkanlah dia daripada neraka. Neraka pula tolong berdoa supaya si hamba itu dijauhkan daripada neraka. Subhanallah. Kalau kita tak belajar doa yang semudah ni, kita dah rugilah, kita terlepas. Suatu doa yang sangat mudah untuk diamalkan tetapi sangat besar kelebihannya. Kalau kita tak tahu, yalah. Tapi kita tak cukup dengan berdoa saja, kita perlu mencari sebab-sebab yang membolehkan kita layak ke syurga. Kita beramal, kita bertaubat, kita beristighfar. Kita mengelak daripada melakukan dosa dan kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan dosa kita diampunkan dan dia meredai kita. Tapi doa tadi Nabi suruh kita ulang sebanyak berapa? 3 kali. Ada tak orang-orang yang dia dimasukkan dalam neraka tiba-tiba dengan rahmat Allah, tiba-tiba neraka tak jadi seksa dia? Saya bercadar nak berhenti dah dengan doa tadi. Nampak ada satu poin yang menarik di sini. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia kata ada seorang lelaki diseret menuju ke neraka, tetapi tiba-tiba neraka itu melipat-lipat dan berkerut. Seperti menolak orang tu, tak mahu terima orang tu sebagai ahli neraka. Orang tu dibawa ke neraka tetapi neraka tak mahu terima, di mana tak mahu seksa dia. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada neraka, ma baluki, apa hal kamu jadi begini? Neraka jawab, sesungguhnya orang ni biasa memohon perlindungan, berdoa lah. Ni kesan daripada doa tadi. Penting ni. Kesan daripada doa tadi, neraka kata, ya Allah, si hamba-Mu ini, walaupun dia dihukum masuk ke dalamku dalam neraka ni, tetapi dia dahulu selalu berdoa memohon perlindungan supaya dijauhkan daripada aku. Lalu Allah Ta'ala kata, lepaskan hamba-Ku. Lepaskan dia. Ada lelaki lain yang diseret, lalu orang itu berkata, wahai Tuhanku, tidaklah seperti ini yang aku sangkakan. Aku sangka engkau akan ampunkan aku dan aku tak akan masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala tanya, apakah sangkaanmu kepadaku? Iaitu si hamba tu jawab, wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Rahmatmu ya Allah meliputi segala sesuatu. Itu pentingnya. Pertama, kita kena berdoa
Yang kedua, kita kena bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik, itu Allah Ta'ala akan rahmati kita. Jadi ada dua cerita dalam riwayat Ibn Abbas ni. Satu cerita orang tu sentiasa berdoa, minta dijauhkan daripada neraka. Neraka pun tak berani nak seksa dia. Yang kedua pula, orang tu menaruh sangkaan baik kepada Allah, yang Allah Ta'ala mesti merahmati dia. Lalu Allah Ta'ala kata, lepaskan hamba-Ku. Dengan sebab sangkaan baik dia kepada aku, yang dia tidak akan diseksa, maka aku ampunkan dia, lalu hamba itu dilepaskan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Saya pun rasa nak bincang tajuk ni malam tadi pun memang rasa gerung, takut. Kita nak sebut bab neraka memang kita takut. Tapi sebab kita dah terpaksa melalui ayat ni, kita kena cerita jugalah. Kita minta Allah Ta'ala dengan rahmat, tolonglah ya Allah, peliharalah kami daripada kemurkaan-Mu dan azab-Mu. Kami lemah ya Allah. Kami hidup di dunia, kami tak mampu untuk menjadikan hidup kita ni sifar, kosong daripada berbuat dosa. Kadang-kadang kita terjatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita tak sengaja. Kadang-kadang kita sengaja. Sama ada yang disengajakan, tak sengaja, yang kecil, yang besar, kita memohon kepada Allah dengan rahmat-Nya. Semua salah silap kita tu diampunkan. Supaya buku amalan kita hanya ada pahala sahaja. Dosa dah kosong, dah tak ada dah. Wallahu a'lam. Kita buat setakat tu. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Dunia ni sebenarnya kalau nak dikira dibandingkan dengan akhirat besok sangatlah kecil, sebab seperti mana disebut dalam hadis kata, siapa yang mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah memberi ganjaran kepada dia dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia. Jadi maknanya dunia ni maknanya Amerika ko, England ko, Malaysia ko, semua tu diperolehi oleh orang yang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Gitu Ustaz Ya. Allahu Akbar. Sebenarnya hadis tu menyatakan tentang kelebihan salat sunat qabliyah subuh. Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tu hadisnya, mata hadis. Nabi kata raka'ata al-fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat qabliyah subuh tu di sisi Allah Ta'ala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebab apa-apa urusan yang berkenaan dengan akhirat, dia punya skala, dia ukuran dia tu memang sangat besar di sisi Allah. Tak boleh nak banding dengan dunia. Jadi kalau kita nampak besar urusan dunia, memang kita ni buta mata hati lah. Sebab tu orang yang nampak hebatnya akhirat dan juga situasi di sana, balasan di sana, bila datangnya katakanlah perintah solat dengan azan je, mereka akan nampak semua urusan dunia ni menjadi kecil. Kecil dunia. Tak ada apa pun. Yang lebih besar adalah urusan Allah, iaitu segera menunaikan solat. Sebab itu orang-orang yang masuk neraka, ni sebab hari ni kita cerita tentang azab neraka. Kalau nak rujuk, boleh rujuk dalam surah Ali Imran, akhir juzuk yang ketiga. Akhir juzuk ketiga, muka surat 61. Innal ladzina kafaru, ni kita nak bandingkan dengan dunia tentang soalan tadi. Innal ladzina kafaru, bawah sekali Ustaz Roshidan, bawah sekali. Tu ayat 91 tu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wa matu wa hum kuffar, lalu mereka mati dalam kekafiran. Kalaulah mereka nak tebus azab neraka tu dengan emas sebanyak atas muka bumi. Kalaulah orang kafir tu kaya. Kaya, dia ada harta, bukan duit, emas, gold, ada emas sepenuh muka bumi. Bayangkan sepenuh muka bumi, berapa besar nilai emas tu, sepenuh muka bumi. Mereka nak tebus, maknanya mereka kata, ya Allah, kamu ambillah emas aku hok banyak ni, ambil asalkan aku bebas daripada neraka. Jawapannya Allah Ta'ala beritahu, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Tidak akan diterima tebusan mereka kalau mereka mahu menebus atau mahu menggantikan azab neraka itu dengan dibayar emas, sekalipun mereka cuba untuk iftada bih, untuk tebus, untuk ganti dengannya, tak akan diterima. Maksud di akhirat nanti segala urusan dunia ini tak ada nilai langsung di sisi Allah. Kita ada nilai langsung di sisi Allah. Kita nampak biasa, kecil, solat sunat qabliyah subuh, tapi di sisi Allah sangat besar nilainya. Urusan-urusan akhirat ini sangat besar. Macam sedekah, kita dah bincang itu, bab sedekah. Kita nampak sedekah ni sikit . Walaupun sikit, Nabi kata contohnya, kalau seseorang tu bersedekah dengan nilai sebelah buah tamar, kita ada sebiji buah tamar, datang orang fakir miskin minta, kita kata tak ada, saya ada sebutin ni. Tak apa, kita
kerak dua. Buah tamar tu bukan keras sangat pun, kita kerak dua, dia separuh, kita separuh. Dengan sedekah daripada sebelah buah tamar tu, Nabi kata itu dah menjadi sebab orang tu dipelihara daripada azab neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kamu daripada azab neraka walaupun dengan sedekah daripada sebelah buah tamar. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ada dua soalan ni Ustaz. Ya, silakan. Soalan raka ni hok ada hok dia kata apa ni? Hok ada gaib seperti duri Sa'dan ni. Oh, so yang kedua Ustaz. Adakah doa apa ni Allahumma ajirni minan nar, adakah ianya waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam Ustaz. Baik, tentang dalam neraka tu ada penyangkut dipanggil maqami' seperti duri Sa'dan. Itu secara khususnya hak Nabi sebut duri Sa'dan itu semasa manusia berada di atas jambatan sirat, titian sirat. Yang disebut ianya bersifat muzillah, bersifat dia licin. Ada, kalau kita belajar tentang sifat-sifat sirat, dia ada hadis yang sebut suatu laluan yang tajam seperti hadid besi tajam. Itu dia sebenarnya bersifat relatif, bergantung pada amalan manusia lah. Kemudian adanya maqami' ada disebut dalam maqami' ni ada disebut dalam surah Al-Hajji. Okey, dalam surah Al-Hajji, surah yang ke-22. Dalam Quran, dalam hadis tu sebut duri Sa'dan, tapi dalam Quran disebut dengan maqami'. Surah yang ke-22 ayat yang keberapa tu? Ayat muka surat 334 ya. Kalau nak buka tengok muka surat 334. Iaitu pada ayat 21. Ayat 21 bawah sikit. Walahum maqami'u min hadid, disediakan bagi mereka batang-batang besi untuk menyiksa mereka. Batang besi ni dia berbentuk, dia macam ada penyangkut. Bukan setakat untuk memukul, untuk menarik mereka. Ni. Saya ada dengar ada seorang ustaz tu ceramah, dia kata setiap kali ahli neraka nak keluar dari neraka, malaikat pun sepak dia. Saya pun terfikir, sepak dia ambil kat mana pula cerita sepak ni? Malaikat ni macam ada kaki pula sepak-sepak. Tak, dalam Quran tak disebut sepak. Orang kafir tu akan ditarik, bukan disepak. Ditarik dengan menggunakan maqami'. Walahum maqami'u min hadid. Maqami' ada besi-besi penyangkut yang mereka akan ditarik. Kalau orang yang melintasi titian sirat, bila mereka tidak terlepas pada satu-satu perhentian, mereka akan disoal. Bila tak lulus untuk jawab soalan itu, maka di tepi-tepi sirat itu dia ada Sa'dan, ada penyakut-penyakut. Jadi sesiapa yang tak lulus dia akan ditarik jatuh ke bawah. Lalu Nabi kata, Ya Rabb salim salimna salim, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami. Minta selamat. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Saya pun terlupa nak sebut sebab hak tu cerita titian sirat ya. Kemudian tentang doa Allahumma ajirni minan nar, dia ada dalam riwayat At-Tirmizi, tak silap Abu Daud pun ada juga, cuma hadis tu tidak berapa kuat lah. Doa tu biasanya kita baca dalam wirid selepas kita salat subuh dan salat maghrib. Tak salah untuk kita baca sebab doa. Riwayat tu tidak kuat, tapi sebagai suatu kita kata bentuk ala sabilid doa, walaupun tidak ada riwayat yang khusus, tapi atas nama doa dia adalah harus untuk kita baca. Tapi maknanya oleh kerana riwayat tu tidak kuat, mana tidak khusus, bila-bila masa saja kita boleh baca. Ada yang disebut daripada atas sikit Dr. dia Ustaz Rusdan, idza sallaita subha, bila kamu salat subuh maka katakanlah sebelum kamu bercakap dengan soalan Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindarkanlah aku daripada neraka, baca sebanyak 7 kali. Jika kamu mati pada hari itu, maka kamu ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang jauh daripada neraka. Jika kamu solat maghrib dan baca sebelum kamu bercakap, maknanya selepas solat, dalam wirid tu baca doa ni, Allahumma ajirni minan nar, baca 7 kali. Dalam hadis ni dia ada perbahasan ulama, tengok bawah sikit tu.
Tengok nombor dua tu. Hadis ghairus sahih. Di sisi penilaian Syekh Al-Albani dalam silsilah Ad-Dhaifah dia kata hadis tidak sahih. Jadi dari segi hukumnya fala yajibu, tidak wajib dan tidak dianjurkan untuk membaca. Maknanya kalau nak baca secara umum boleh. Cuma tidak takhsis, tidak khusus lepas salat subuh, salat maghrib. Nak baca pun boleh, tak nak baca pun boleh. Ada pun hak lebih kuat di bawah nombor 3 tu, hak warid daripada riwayat Anas bin Malik tu. Tu, hak riwayat Anas bin Malik yang kita dah bincang tadi, baca doa minta syurga kepada Allah 3 kali, berlindung dengan Allah daripada neraka 3 kali. Hak tu riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, hadis sahih, hadithun sahih. Maknanya ada banyak riwayat. Jadi hak tidak sahih tadi bukan kata tak boleh amal. Boleh kita nak amal, cuma dia tidak bersifat takhsis. Kita nak baca sama-sama pun boleh, nak baca sekali-sekala pun boleh, tak baca pun boleh, nak baca pun boleh. Mana dia lebih terbuka. Dari segi kedudukannya lebih terbuka. Baik, itu sahaja ya, saya tak ada dah. Baik, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita sambung lain kali. Cerita tentang neraka tu kita sambung esok, tak habis lagi tu. Apa jawapan balas ahli neraka? Bila mereka menyesal, mereka mengatakan, kalah di dunia kita mendengar dan berfikir, sudah tentu kita tak masuk neraka. Maksud kalau kita dengar ni, kita tahu dan kita memikir, tapi penyesalan tu dah tak berguna dah. Orang kata nasi sudah menjadi, bukan menjadi bubur, ya, menjadi basi dah. Tak berguna dah. Untuk balik ke dunia, tak boleh dah. Kita berhenti setakat tu, insyaAllah kita sambung lain kali pula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira.